Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita taufik yang banyak. Maka antara taufik yang besar-besar yang kita dapat ialah bila kita dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang paling Allah suka, dengan cara yang paling dilazimi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tunaikan solat fardu secara berjemaah di tempat azan diazankan. Maka ini adalah perkara yang wajib kita syukuri, jauh lebih kita kena syukur daripada dapat apa-apa nikmat keduniaan yang sementara. Nikmat kebendaan, material. Ini adalah nikmat yang kekal, satu nikmat yang sangat mahal. Semoga Allah SWT kekalkan nikmat ini terus pada kita sampailah hari kita balik bertemu Allah SWT, bahkan melimpahkan nikmat ini kepada seluruh zuriat kita sampai kiamat dan juga pada seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur yang kita sebutkan tadi, maka itulah dia perkara yang pertama yang nak dibincang oleh pengarang kita, yakni Al-Imam Ibn Juzai Al-Kalbi, berkenaan dengan peringkat-peringkat tasawuf dalam Al-Quranul Karim. Jadi peringkat ini perkataan Arab dia yang sebenarnya ialah maqam. Jadi kita ulang kaji balik apa makna maqam. Makam ni biasa kita dengar makam kubur lah kan, kubur ataupun makam Ibrahim. Kita sebut makam Ibrahim, tapi itu bukan kubur Nabi Ibrahim lah. Kubur Nabi Ibrahim ada kat Palestin, di Bandar Hebron ataupun Bandar Al-Khalil, di Masjid Al-Khalil. Yang ada kat Kaabah tu, makam ialah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam semasa baginda bersama anak anda baginda Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menunaikan perintah Allah untuk meninggikan bangunan Kaabah daripada hanya tinggal bekas-bekasnya, puingnya sahaja, bekas sahajalah, kita kata tapaknya sahaja yang tinggal setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka berdualah yang telah diperintah oleh Allah untuk meninggikan kembali Kaabah, itu bangunan Kaabah. Dan setelah pada itu pun sebenarnya ada beberapa kali, setengah riwayat kata 6 kali dah Kaabah itu dibangunkan balik, runtuh bangun balik, ada sebab banjir, ada sebab perang, ada sebagai macam-macam. Jadi itu pun satu makam juga. Tapi yang kita nak bincang makam di sini, sebagaimana yang kita dah sentuh dalam muzakarah kita sebelum ini, makam yang dimaksudkan di sini ialah yang lawan kepada hal. Pada hal. Hal ini maksudnya dalam ilmu tasawuf, istilah je ni tuan-tuan. Istilah hal itu merujuk kepada keadaan seseorang yang belum mantap. Hal. Kejap dia bersyukur, kejap dia takwa, kejap dia merungut, kejap macam tu. Maksudnya kita ada syukur tu, tetapi tak mantap, masih lagi dalam keadaan hal. Hal jamak dia ataupun plural dia ahwal. Bahasa Melayu dia ambil dua-dua, hal ehwal. Kalau bahasa Arab pening orang Arab dengar, ni kau nak cakap satu kau nak cakap banyak, cakap betul-betul kan. Sebab kalau satu hal, dua halani, yang ketiga ataupun banyak ahwal. Datang orang Melayu hal ehwal terus. Kau pilihlah mana kau suka, itulah ceritanya. Jadi jangan kita keliru dengan bahasa Melayu dengan perkataan istilah. Istilah Arab dia ada kedudukan dia. Dan bila kita nak baca kitab, ni satu perkara juga tuan-tuan.
Terutama pada ustaz-ustaz lah. Kan? Orang awam mungkin dia tak terlibat lah. Ustaz-ustaz pun kita belajar kitab ni pun, dia kena ingat setiap funun, setiap apa kita kata, subjek ni, dia ada seni dia sendiri. Dia ada istilah dia sendiri. Kau jangan guna istilah fiqh masuk dalam kitab akidah. Istilah tasawuf kau gunakan nak faham tafsir. Kacau. Kacau bilau nama dia. Itu yang ramai orang tak faham. Diingatkan dia belajar bahasa Arab dalam bidang syair, dalam bidang ni dia dah boleh hurai dah kitab akidah. Oh, jauh pergi dia tuan-tuan. Kalau kitab akidah nak bahas tentang akidah ni, lain cerita. Seorang yang mahir dengan fiqh tak tentu lagi buka kitab akidah dia boleh faham. Jadi seeloknya kita pernah talaki dengan mana-mana guru satu kitab itu. Sebab gurulah yang akan menerangkan apa makna sebenar. Jangan kata ni sama-sama kitab fiqh pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba buka kitab fiqh Hanafi dengan kitab fiqh Syafi'i. Tak faham. Kalau kita tak betul-betul faham istilah-istilah dalam kitab fiqh Hanafi, kita takkan faham dengan istilah dalam kitab mereka. Walaupun kita mahir dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nak kacau semua benda, susah nanti tuan-tuan. Nanti dia akan jadi salah faham. Salah cerita, salah terang, salah faham. Salah faham, salah ambil. Salah ambil, salah amal. Salah pegang, kacau. Kan? Jadi berilah mengikut hak dia. Mengikut orang yang benar-benar, mengikut yang selayaknya. Jadi begitu juga hal. Hal di sini, kalau dalam nahwu lain pula hal tu. Kan? Ini sifat dia sebagai hal. Dah lain pula. Kalau dalam nahwu, dalam lughah bahasa, ini hal yang dalam tasawuf. Dalam bidang tasawuf, hal itu merujuk kepada ni cara mudahlah bahasa orang awamnya, ialah keadaan seseorang yang belum mantap. Mana kalau lawan kepada hal ialah maqam ataupun maqamat kalau plural dia. Jadi maqam ialah keadaan yang telah mantap terhadap seseorang hamba Allah itu. Jadi perkataan yang tajuk kat sini peringkat pertama. Saya sebenarnya tak setuju bila diterjemahkan peringkat. Tu. Kalau tuan-tuan cuba belik fasal yang kedua, bab yang kedua. Cuba tengok. Muka surat berapa ni? 23. Tengok muka surat 23. Dia tulis apa tajuk? Maqam yang kedua. Itu baru betul. Maknanya dia mengekalkan perkataan maqam tu. Jadi mungkin ni awal-awal itu tak perasan cetakan ke macam mana. Tapi kita ambil mudah, lupakan perkataan peringkat itu, tulislah kat situ maqam pertama. Maqam yang pertama iaitu dalam kajian tasawuf, maka maqam, keadaan yang mantap yang kita nak capai, yang pertama sekali mengikut sebagaimana susunan di dalam Al-Quranul Karim ataupun sebagaimana yang dibongkar, yang cuba diformulasikan oleh Imam Ibn Juzai Al-Kalbi dalam kitab tafsir dia, maka inilah yang dipersembahkan kepada kita 12 maqam, 12 maqamat. Ada 12 maqam, 12 keadaan yang patutnya mantap kita berada dalam 12 maqam ini. Jadi yang pertama ialah syukur. Tadi mukadimah saya pun saya kata kita kena bersyukur. Jadi perkara pertama, maqam yang pertama yang kita nak capai, yang kita nak letak diri kita dalam keadaan itu. Kita bukan kata kita tak ada syukur tuan-tuan. Tahu kita ni semua bersyukur, alhamdulillah. Orang surau ni, orang masjid, kita bersyukur. Tetapi adakah syukur kita itu sudah berada pada maqam ataupun hanya hal sahaja? Hal sahaja. Kalau hal ni mungkin ada masa dia hilang. Mungkin banyak, mungkin kurang. Mungkin sikit, mungkin banyak. Mungkin terlebih, mungkin berkurang. Tetapi yang kita nak capai ialah keadaan yang stabil, iaitu keadaan yang dikatakan sebagai maqam yang telah stabil ada pada diri seseorang. Bila-bila masa pun dia tetap syukur itu ada dalam diri dia.
Jadi al-maqamul awal katanya musannif kita. Maqam yang pertama asyukru, iaitu makam yang dinamakan syukur. Bahasa Arabnya asyukru, bahasa Melayunya syukur. Nampak sangatlah kita ambil daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu sejatinya apa? Apa? Saya pun tak sempat nak cek Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan-tuan boleh Google kejap. Yang ada telefon terkedik tu. Pergi kat Google, tulis syukur. Lepas tu, lepas pada perkataan syukur tu, tulis PRPM. PRPM. Lepas tu search. Keluar tak? Terima kasih. Maknanya, syukur dalam bahasa Melayu yang asal, yang sejati Melayunya, terima kasih. Kita menerima kasih seseorang. Maksudnya gitu. Terima kasih. Syukur. Tapi tok nenek kita tahu, itu bukanlah sebenar-benar maksud kepada syukur. Oleh itu, dia tak ganti syukur tu dengan terima kasih. Sebab tu tok nenek kita terima istilah syukur, bawa masuk dalam bahasa Melayu jadi syukur. Asal dia syukru. Tapi Melayu payah nak syukru ni. Kan? Jadi lama-lama jadi syukur. Asal dia asyukru. Sebab tu orang Arab kalau belajar bahasa Melayu ni mudah je dia nak pandai. Saya rasa 2-3 bulan kalau betul-betul dia bergaul, cepat dia dapat. Sebab banyak pembendaharaan kata kita memang diambil dari bahasa Arab. Cuma adjust sebut sikit lah. Kan? Dia dah jadi nipis dah sikit. Maklum lah, beratus tahun dah ni. Jadi yang sepatutnya syukru, maka dia menjadi syukur. Bahasa Melayu yang sebenar, terima kasih. Itulah Dewan Bahasa pun nampak gaya takat itulah upaya dia menceritakan. Tapi adakah terima kasih itu benar-benar dapat mewakili makna syukur dalam bahasa Arab? Tak. Sebab itu, tok nenek kita terima perkataan syukur tu menjadi bahasa Melayu. Walaupun asal sebenar bahasa Arab. Jadi, makam yang pertama, tuan-tuan, ialah asyukru, iaitu syukur. Fi ummil Quran, yang mana terdapat perkara ini tentang syukur ini disebut di dalam Ummul Quran. Yang ada dalam Ummul Quran. Ummul Quran, apa dia Ummul Quran? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita panggil Ummul Kitab pun dia. Fatihah ni ada berpuluh nama, tuan-tuan. Kalau kita buka tafsir Ibn Katsir contoh, menyenaraikan puluhan nama Fatihah ni. Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Ummul Fatihah, Ummul Kitab. Banyak lagi nama-nama Fatihah. Asy-Syifa pun nama surah Fatihah. Tapi kita kat tanah Melayu ni selalu kita panggil Fatihah lah. Kan? Selalu kalau kita nak baca doa ke apa, Al-Fatihah. Tapi kalau tiba-tiba imam malam tu ubah nama, jangan buat terkejut lah. Tiba-tiba imam kata Ummul Quran. Jangan kita pula yang mana satu imam. Kan? Sebab tu nama Fatihah juga. Nama surah Fatihah juga. Ummul Kitab pun ya. Itu semua ada dalam hadis-hadis. Dalil-dalil itu kita boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir lah terutamanya. Jadi konsep ataupun makam yang pertama, sifat ataupun kedudukan, keadaan yang stabil yang kita nak letak diri kita, yang pertama sekali ialah keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana yang disentuh di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, Ummul Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Lima bainal hamdi, kerana perkongsian makna, lima bainal hamdi wa syukri minashtirak fil makna, kerana antara perkataan alhamdu dan juga asyukru itu ada perkongsiannya dalam makna. Sekarang kita terjemah alhamdu, segala puji kan? Kan kita biasa terjemah Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji. Jadi perkataan puji dan syukur ni dalam guna bahasa Arab lah. Alhamdu dan juga asyukru,
Kalau bahasa Melayu kita kata puji dengan terima kasih. Macam tak adalah nampak link sangat kan. Puji dengan terima kasih. Awak ni cantik lah. Terima kasih lah awak. Itu kan dua perkara yang kita kata berbeza. Itu bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, alhamdu bermakna dengan makna pujian dan asyukru dengan makna kesyukuran, mensyukuri, maka dia ada istirak. Istirak tu maksudnya ada perkongsian fil makna dalam berkenaan maknanya. Jadi katanya pengarang kitab, dari segi mana yang kata berkongsi tu? Alhamdu a'ammu minasyukri. Bahawasanya perkataan pujian itu, alhamdu itu, puji itu lebih umum daripada syukur, lebih luas daripada makna syukur. Perkataan puji lebih luas daripada makna syukur. Kenapa? Lianna syukra la yakunu illa jazaan ala ni'matin. Kerana kesyukuran itu tidaklah ia melainkan berlaku iaitu melainkan sebagai balasan bagi suatu nikmat. Mana kita nak terima kasih kerana kita dah dapat manfaat daripada yang diterima kasihkan, yang kita syukuri itu. Kita dapat benda. Kita dapat benda yang kita suka, baru kita syukur. Betul? Itu sifat biasa kita gitulah. Kan? Dapat benda yang kita sesuai dengan kehendak kita, baru kita rasa terima kasih. Baru kita nak rasa syukur. Itu adalah sifat perkataan syukur itu sendiri. Berterima kasih itu. Walhamdu, adapun puji itu, sedangkan pujian itu boleh jadi balasan juga seperti syukur. Kalau kita memuji itu, mungkin juga kerana ada elemen syukur tadi. Contoh, baiklah awak. Baik tu kerana kita dah dapat sesuatu daripada dia. Kita puji dia. Puji dia baiknya awak itu kerana ada kat situ unsur terima kasih pada dia. Kerana kita dah dapat nikmat ataupun satu-satu manfaat, satu-satu faedah, satu-satu perkara yang kita suka daripada seseorang itu atau sesuatu. Maka kita puji. Bila kita puji kat situ, ada di dalam itu juz'an, jazaan sebagai satu balasan kepada, seperti syukur juga. Wa yakunu sana'an ibtidaan. Tetapi perkataan puji ini juga dia boleh jadi ibtidaan, maknanya pada peringkat mula kita tak terima apa-apa. Kita tak dapat apa-apa manfaat pun lagi. Tetapi kita dah puji dah orang tu. Sebab kerana apa? Kerana satu-satu perkara. Kerana satu-satu perkara ini akan dibincangkan dalam yang seterusnya. Kama anna syukra qad yakunu a'amma minal hamdi. Jadi dari sisi lain pula, ini kita tengok dari sudut lain. Tadi kita kata pujian itu lebih umum daripada syukur. Sebab syukur ini dah dapat perkara tu baru kita ucap terima kasih kat dia. Manakala pujian ini mungkin kita tak dapat apa-apa pun lagi. Cuma kita mungkin kagum dengan dia, kita kata kita puji orang tu. Oh, handsome lah dia. Handsome dia tu tak ada bagi manfaat apa pun kat kita. Kan? Oh, kaya lah dia. Kan? Tapi kalau kita puji murah hatinya dia, mungkin kita dah ada manfaat. Jadi, di sini dia kata boleh jadi apa yang berlaku, puji itu lebih umum daripada syukur. Tetapi di sini pula dia bagi tahu qad yakunu kama anna syukra qad yakunu a'amma minal hamdi. Dari sisi lain pula syukur boleh jadi lebih umum daripada puji pula. Tadi kita kata puji itu lebih umum daripada syukur. Sekarang mungkin ada keadaan syukur tu pula lebih umum daripada puji. Kenapa? Kerana apa? Li'annal hamda bil lisan wasyukru bil lisani wal qalbi wal jawarih. Dia kata kerana kita ucap pujian alhamdu, yakni pujian itu kita hanya boleh cakap dengan lisan. Maknanya terhad dia. Khusus dengan lidah sahaja. Tetapi
Kita berterima kasih, kita boleh berterima kasih dalam bentuk lidah, ucapan, lisan, dalam hati saja, ataupun bil jawarih, dengan anggota kita, dengan tindak tanduk kita, tangan kita. Maka di sini kita dapat lihat dari segi sudut ini pula, syukur itu lebih luas daripada puji. Yang asal, yang mula-mula kita kata puji itu lebih luas daripada syukur. Kerana puji tak perlu tunggu dapat manfaat baru kita nak puji dia. Tetapi syukur ni selalunya kita kata terima kasih ni setelah kita dapat satu-satu faedah daripada seseorang itu. Tetapi dari segi pula sudut macam mana kita nak memuji dan berterima kasih, maka memuji itu lebih luas pula. Memuji itu lebih sempit. Kerana memuji dengan lidah saja. Sedangkan untuk berterima kasih, kita boleh gunakan hati, lidah kita, lisan kita, dan anggota tubuh yang zahir yang lain-lainnya. Jadi itu kita kena faham dulu perkataan dari segi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ni. Kalau tuan-tuan kita tengok dalam tafsir-tafsir pun, kalau tengok tafsir Fatihah, balik ni cubalah buat homework sikit, bukalah segala tafsir yang kita tahu, kan? Buka tafsir. Kat rumah ada tafsir apa? Ada ke tak ada ni? Ni soalan ni bahaya ni, nak jawab tak jawab ni kan. Aku kata tak ada kan nampak now. Kalau aku kata ada kan, ditanya pula tafsir apa kan. Kita beli dulu tak buka-buka. Tak surau kita ada tafsir apa? Kelas tafsir sini, kuliah tafsir, pakai tafsir mana? Berlarut-larut soalan dia. Apa dah? Nurul Ihsan. Alhamdulillah. Tu pun bagus tafsir tu. Tu antara tafsir yang ni jugalah, yang biasa dikuliahkan. Cuba tengok dalam tafsir Nurul Ihsan. Dah biasa familiar dengan Nurul Ihsan. Bila bahas tentang surah Fatihah ini memang satu perbahasan yang diberi perhatian yang dalam. Kan? Bab Alhamdu tu nak bincang apa makna kita puji Allah. Belum lagi kita bahas kenapa Nabi kata doa yang terbaik Alhamdu. Alhamdulillah tu doa yang terbaik. Kok mana pula datang doa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mana doanya? Kat mana doa dia? Kita pun kan bila imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin ni doa je kita amin. Sebab tu kalau kita kunut, bukan semua benda kita amin. Yang imam baca tu. Ini pantang imam bunyi je. Amin terus. Tak kira apa dah. Kan? Doa kunut nazilah pun macam tu juga. Ya Qahar pun amin. Amin. Ya Qahar tu kita suruh Tuhan. Dia belum ada minta apa lagi. Kan? Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Muntakim tu tak payah amin. Kan? Lepas pada tu yang baru amin, yang dia minta ihzimhum, ihzimah tu amin, amin, amin. Kan? Baru kita minta. Sebab itulah permintaan. Macam doa kunut juga. Sebab tu ramai imam dia bila sampai tahap lepas apa tu dia senyap kan, dia senyap. Ada bahagian yang dia perlahankan. Senyap terus pun ada. Apakah habis gitu je. Kan? Maknanya masing-masing baca sendirilah tu. Sebab kalau dia baca kuat, nanti makmum ada yang amin juga. Allah mahdina fiman hadait. Yang tu amin. Sebab tu kita minta, ya Allah beri hidayat pada kami sebagaimana orang yang kau telah beri hidayat, petunjuk. Kan? Wa'afina fiman afait, wa talana fiman tawalait, wa barikna fima, apa semua tu. Tapi bila dah sampai memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dah kita berhenti. Ataupun perlahankan atau masing-masing baca. Masing-masing baca. Imam baca sendiri, makmum baca sendiri. Ya kalau ikutkan, cubalah tuan-tuan perhati kalau Habib Umar Al-Hafiz Hafizahullah, dia baca kunut macam mana. Kan? Dia jadi imam dan dia baca kunut. Dalam mazhab kita sebenarnya, masa tu imam hanya perlahankan sikit daripada yang amin ramai-ramai itu je. Bukan senyap terus. Tapi makmum pula kena faham, jangan diaminkan juga. Dia pun
turut baca sama juga. Turut baca sama juga. Okey, baik. Jadi di mana alhamdulillah, macam mana boleh jadi doa? Kat mana doa dia? Sebab Nabi kata, dalam hadis kata, doa yang terbaiklah alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu kita ni imam bila baca alhamdulillahirabbil alamin, amin. Kan kita terus masuk amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tak apa. Yang tu nak syarah kepada alhamdulillah tu. Kan biasa imam baca kan? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu semua nak syarah kepada alhamdulillah kat depan tu je. Nak menerangkan lagi pujian yang macam mana yang kami puji engkau ni ya Allah. Puji begini, hamdan yuafi, dengan pujian yang mencukupi, meliputi segala begitu begini. Itu kita puji Allah Ta'ala semua tu. Kena faham juga tu yang amin-amin je. Kan? Jadi kenapakah alhamdulillah ini boleh dikatakan sebagai doa juga? Ya kita faham puji je lah. Puji. Jadi situ pun satu, kalau kita baca tafsir-tafsir, memang perbahasan yang panjang. Kerana sebenarnya di dalam alhamdulillah itu dia ada menyertai perkataan yang kata tadilah asyukru wassana. Kesyukuran dan pujian. Sana pujian. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini pun pujian juga. Cuma alhamdulillah sebenarnya satu perkataan yang lebih luas, satu perkataan yang lebih besar. Di dalam itu ada mengandungi dua elemen, satu elemen syukur berterima kasih dan satu elemen pujian. Dia macam ni, seolah-olahnya ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maknanya kita nak mengakui segala nikmat ni Engkau yang bagi ya Allah. Seolah-olahnya dalam tu ada permintaan, oleh itu bagilah lagi. Seolahnya gitu. Sebab tu alhamdulillah itu dikira sebagai satu permintaan, satu doa. Seolah kita kata, ya Allah, ni semua Kau dah bagi, segala pujilah Engkau ni. Tambahlah ya Allah. Macam tu lah seolahnya. Sebab tu kita amin. Kita amin. Amin apa maksud amin? Waladdallin. Amin. Apa maksud? Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkanlah. Maknanya kita minta Allah sempurnakan permintaan kita itu. Jadi itulah alhamdulillah ini adalah satu perkataan yang besar. Sebab itu Allah pilih untuk berada di dalam surah Al-Fatihah yang wajib kita ulangi berkali-kali setiap hari. Sekurang-kurang 17 rakaat. Setiap rakaat tak boleh miss. Kalau rajin sikit tambah dengan solat-solat sunat, kan? Solat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, ada berapa rakaat? Sunat rawatib. 11 ke 20? 11 ke 20? Cuba kira elok-elok. Saya tahu buat, cuma tak kira sebelum ni kan. 11 ke 20? 20 pula dah. 11 ke 10? Okey, kita kira sama-sama Kita kira sama-sama. Ini kita kira ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang semayang 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibinakan baginya satu mahligai di dalam syurga. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa dah? Berapa? 8 dah? 8. 2 rakaat selepas maghrib. Berapa? 10. 2 rakaat selepas isyak. Yang ni hadis mahligai. Hadis mahligai 12 rakaat. Jika kita buat, dapat mahligai satu dalam syurga. Banyaklah mahligai kita besok. Banyak ya? Iyalah.
Kau ingat kita duduk dalam syurga tu 100 tahun. Kat dunia ni tak apa ada sebiji je rumah. Ke ada banyak biji? Ada banyak biji Kat kampung ada satu, Bandar Puteri ada satu, kat Perlis ada satu. Tak ada. Ada juga. 3 lah. Kan? Sebab kena sama adil, sama rata kan. Kat Kelantan satu, kat Perlis pun kena ada satu. Bandar Puteri ada satu. Masa duduk Subang Jaya dulu ada satu. Itu baru kat dunia. Berapa tahun kita nak duduk? Berapa tahun? Berapa tahun umur kat dunia? Tuan-tuan. Macam tak berapa nak sebut je. Berapa tahun? Berapa tahun? Siapa rasa-rasa dia hidup sampai 70 tahun je? Rasa sikit sangat. Pula tinggal je tak? 80. Sempat kot aku 80 ni. Cuba angkat tangan. Tak nak lagi. 90? Pun tak nak. Tak nak mati ke apa? Kita hidup, nak 100 tahun pun dah jarang mata dah kita jumpa 100 tahun ni. Tak apalah kalau rumah sebiji, 2 biji. Sebab 100 tahun je pun. Tu pun masa larat. Dalam syurga, berapa tahun kita nak duduk? Anggaplah semua masuk syurga lah ni. Berapa tahun nak duduk? Dia bukan cerita 100 tahun. Bukan cerita 100,000 tahun. 100 juta tahun. 100 bilion tahun. 100 trilion tahun. 100 bilion, trilion tahun. Tak, tuan-tuan. Syurga ni abadan abada, khalidina fiha abada, kekal ia di dalamnya selama-lama, abadal abidin, selama-lama dalam syurga. Kalau main mahligai sebiji tu je, kau nak round kat mana dalam syurga tu? Tak boring ke nanti? Boring kan? Duduk selama-lama, tak mati-mati, sebiji tu je. Masuk dapur, keluar lobi kat depan, pos kat depan. Lepas tu masuk dapur balik, naik tingkat 3, turun tingkat apa. Bukan 1000 tahun ni tuan-tuan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala bagi peluang kat kita. Buat 12 rakaat solat sunat ini. Yang kita bilang, yang kita kira tadi tu. 1 mahligai dalam syurga. Dalam 24 jam, kita sempurnakan solat tu, dapat 1 mahligai dalam syurga. Kalau 1 tahun, tiap-tiap hari kita buat, berapa mahligai dapat? Ni nak tolong kira ni. Berapa mahligai dapat? Mudah cerita, 360 hari lah ikut tahun Islam. 360 hari. 360 mahligai. Kita hidup berapa tahun? 60 tahun. Ada Arab 60. 360 darab 60 tahun. 60 lah maksudnya. Berapa dapat? Kira. Telefon mahal-mahal nak kira tu tak tahu. Berapa? 21,600. Baru 21,600 mahligai. Nak hidup juta-juta tahun. Itu kalau tak miss. Tiap-tiap hari memang buat. Katalah 360 tu, ialah dengan kita ada masa demam, ada masa sibuk, ada masa kenduri, ada masa travel, ada masa itu ini, tak cukup lah. Ada hari yang tak cukup. Dan rasanya banyak tak cukup pun. Kan? Mungkin surau lain lah. Surau ni cukup. InsyaAllah. Kan? Adalah kita miss. Kata dalam setahun tu kita target lah. Janganlah kurang pada 100 hari yang kita dapat 100 mahligai lah maksudnya. Dalam setiap tahun, kita berjaya membina 100 mahligai lah. Daripada solat rawatib ni. Solat yang mengiringi solat fardu. Okey lah juga 100 biji kan. 100 biji mahligai. Kalau umur 60, dan memang tak miss lah setiap tahun tu 100 biji. Baru dapat berapa? 6,000. 6,000 biji baru bang. 6,000 biji baru. Sebab tu syurga ni tuan-tuan, betul dia luas. Allah Ta'ala kata, arduhas samawati wal ard. Lebar dia tu langit bumi. Memang luas tuan-tuan. Kan?
Tapi syurga ni hiasan dia, kita yang kena dekorate dia. Kita yang kena dekorate. Berapa lot nak jadikan mahligai, berapa besar punya mahligai, mahligai daripada emas ke, daripada permata, mahligai dari perak ke, nak mahligai macam mana, kita yang kena bentuk. Taman dia pun macam tu juga. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu Sayyidina Abu Bakar, kamu ucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, satu pokok dalam syurga, baru dapat satu pokok. Nanti ada orang masuk syurga, besar syurga, tapi padang golf je. Luas gitu je kan. Ada rumput, tak ada banyak sangat pokok dia. Dusun tak ada, taman tak ada, kurang. Rupanya kat dunia dulu jarang berzikir. Menyesal tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, ahli syurga ni ada masa mereka menyesal dalam syurga nanti. Dah masuk syurga pun menyesal. Kenapa? Kat dunia dulu mereka tengok, Allah, ruginya aku tak berzikir masa tu. Menyebabkan dia punya syurga tu padang golf. Jauh jumpa sebiji, jauh jumpalah taman sebiji. Aduh, letih tuan-tuan, nak hidup selama-lama ni. Lepas tu selama-lama tak sakit pula tu, tak letih pula tu. Kan? Kat dunia ni hidup 360 hari dalam setahun pun ada masa demam lah, ada masa cirit lah, ada masa letih lah, kan? Macam-macam hal kita. Ada masa sibuk, kan? Sehat pun sibuk, tak boleh buat benda juga. Nak kerja deadline lah, nak kerja itulah, nak kerja ni lah. Kat syurga tak ada dah semua tu. Nak happy-happy je. Agak macam mana tengok padang golf je kita kan. Duk round golf, mana tahan tuan-tuan, kan? Kita nak air mengalir, sungai mengalir, ada taman, ada dusun, ada pokok buah, ada pokok bunga dan bagai-bagai lagi. Jadi inilah yang kita kena lihat, congak juga masa depan kita. Macam tu lah kita kena congak. Ni ada kalkulator duk congak aja gaji. Kan? Congak tu congak lah, gaji tak ada masalah. Kan? Aku dapat berapa, cukai nak kena bayar berapa, lepas tu tolak bil, tengok balance berapa last sekali kan. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kenapa untuk kehidupan yang selama-lama, yang kekal, yang sebenar-benar, yang hakiki, tak ada kita cuba mencongak. 12 rakaat tu buat, baru dapat satu mahligai. Kalau kurang pada tu, tak adalah mahligainya, dapat pahala lain lah. Jadi masalah kita, syurga dah masuk. Masalah syurga kita tu macam mana bentuk pula. Kau tak kisahlah aku macam mana janji masuk syurga je. Yelah betul lah juga gitu kan. Janji masuk syurga. Tapi tengok nanti kan menyesal dalam syurga besok. Jangan sampai kita menyesal. Baik. Jadi itulah yang dibahas oleh musannif kita berkenaan dengan makam yang pertama, berkenaan syukur. Ni baru nak cerita di manakah yang dikatakan syukur dalam Al-Quran itu. Mula-mula sekali dah jumpa dalam surah Al-Fatihah, Ummul Quran, iaitu pada perkataan Alhamdu, dan dibahas sama ada Alhamdu itu apa kaitan dia dengan syukur, dan di manakah kedudukan dia, sama ada yang mana lebih umum, yang mana lebih khusus. Yang mana kita dapati kedua-duanya ada. Dari satu segi, Hamdu itu lebih umum daripada syukur, dan daripada segi yang lain, syukur itu yang lebih khusus daripada umum. Jadi insya-Allah pada kesempatan lain kita akan sambung dengan apa yang disyarahkan oleh musannif kita Imam Ibn Juzai Al-Kalbi berkenaan dengan makam yang pertama, dan panjang lagi lah huraian dia ni sehinggalah muka surat 23 barulah masuk makam yang kedua, yakni taqwa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita dapat faham perkara ini, kita dapat usahakan sama-sama dalam diri kita makam syukur ini, supaya ia menjadi satu keadaan yang kekal, yang stabil dalam diri kita, yang berkekalan, sehingga kita benar-benar menjadi daripada kalangan orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana.
ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين عامة وفي غزة العزة الخاصة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم صبرهم على مصيبتهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ارحم تقبل شهداءهم اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله